Macik ya yang glamour sekarang macik. Tawaran yang Allah bagi kepada umat ini tak ada kurang walau sedikit. Seperti yang kita tahu dari segi sudut pendidikan, sains pendidikan Keuangan, mengatakan bahawa architecture, design, perakaunan. yang bersama saya adalah para pemimpin. Sebelum kita jadi orang yang suka tibayun, tibai Undang yang orang dibuat oleh manusia ni dia akan berubah dari masa ke masa. Saya rasa bulan Zulkaidah yang paling sunyi sekali di Mekah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pendengar dan penonton rancangan Mutiara Minda kita pada malam ini. Dan alhamdulillah kita akan bersiaran untuk dalam siri yang ke-13. Dan bersama saya Arif Azwan bin Muhammad Ali selaku host pada hari ini dalam rancangan Mutiara Minda siri yang ke-13. Dan alhamdulillah dengan sokongan dan dorongan daripada semua pendengar, rancangan ini sudah sampai ke siri yang ke-13 dan sudah tentu Mutiara Minda akan selalu memfokuskan dan menyajikan kepada semua penonton akan isu-isu semasa yang mempunyai kaitan rapat dengan kita. Jadi dalam siri kali ini, sesuai dengan tak lama lagi kita akan menyambut sambutan Aidiladha. Jadi kita akan bicarakan satu tajuk yang memang memberi kesan pada kita pada tahun ini, iaitu tajuk 2020 tanpa ibadah haji. Redha dengan ketentuan. Jadi dalam mengupas dan membincang akan tajuk ini, Mutiara Minda pada kali ini membawakan kepada anda dua tokoh yang memang mempunyai pengalaman yang cukup luas, ilmu yang cukup banyak dan alim dalam bidang dalam tajuk yang akan kita bincangkan ini, iaitu yang pertama, panel kita yang pertama ialah Sahibus Samahah Datuk Wira Abdul Halim Tawil selaku Mufti Negeri Melaka. Dan panel kita, apa khabar Datuk? Dan panel kita yang kedua yang berbahagia Datuk Mat Daud Cik Ngah. Dan saya rasa, apa khabar Datuk Mat Daud Cik Ngah? Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seronoknya bersama dengan sama-sama Datuk Abdul Halim pada malam ini. Jarang jumpa. Ya, alhamdulillah. Terima kasih kepada Datuk Mufti. Terima kasih kepada yang bahagia Datuk Mat Daud kerana sudi meluangkan masa bersama-sama kami dalam rancangan Mutiara Minda. Dan tanpa melengah masa lagi, mari kita sama-sama kupas tentang tajuk kita pada kali ini, iaitu 2020 tanpa ibadah haji, redha dengan ketentuan. Dan soalan saya yang pertama, soalan ini saya tujukan kepada Sahibus Samahah Datuk Mufti Negeri Melaka, iaitu Datuk Wira Abdul Halim bin Tawil. Apa khabar Datuk? Boleh? Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat Arif, sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey sihat. Datuk. Ya saya. Alhamdulillah. Okey Datuk, soalan yang pertama ni, Ya saya. keputusan penangguhan untuk kita kerjakan ibadah haji pada tahun ini sesuatu yang cukup sukar untuk dilaksanakan oleh pihak kerajaan. Dan ianya juga sudah tentu cukup sukar dan berat untuk diterima oleh para jemaah yang sudah tentunya sudah bersemangat dan rindu untuk ke tanah suci. Dan kadang-kadang persediaan untuk ke tanah suci itu telah dibuat setahun lebih awal. Tetapi ia harus diterima oleh semua masyarakat Islam di negara kita. Okey Datuk, dalam aspek ini, bagaimana seharusnya untuk
kita redha dan ikhlas dalam menerima hakikat ini bahawa penangguhan jemaah haji Malaysia untuk mengerjakan ibadah haji. Silakan Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Arif Ali selaku moderator pada malam ini. Yang saya hormati Tuan Guru kita Datuk Haji Daud Cik Ngah, pakar rujuk haji, tabung haji, orang lama dalam tabung haji, menguruskan haji, daripada tabung haji sampailah kepada pengurusan haji yang swasta. InsyaAllah Datuk sihat Datuk? Alhamdulillah walafiat Datuk. Sama Datuk. Jadi itulah saya rasa ini satu ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan 2020 adalah merupakan satu ujian bagi seluruh umat Islam di serata dunia. Dan kita tidak boleh mengatakan keputusan bagi kita lihat dalam muzakarah MKI Kebangsaan Islam yang bertarikh pada 9 Jun 2020 yang dipengusikan dan dihadiri bersama oleh Yang Berhormat Menteri Senator di Jabatan Perdana Menteri Datuk Zulkifli, yang dipengusikan oleh Yang Berbahagia Datuk Wan Zahidi Wan Teh, dan kami ahli-ahli Jawatankuasa Fatwa Peringkat Kebangsaan telah memutuskan bahawa Malaysia juga selari dengan beberapa negara. Malah kalau dilihat pada hari ini, keputusan yang kita buat di dalam memutuskan bahawa jamaah haji daripada Malaysia tahun ini tidak dihantar untuk menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala di Kota Mekah Al-Mukarramah bagi tahun 1442 Hijrah ini. Ini adalah satu keputusan yang orang kata kalau kita buat seakan-akan kalau nampak pada kita menggugurkan kefarduan haji. Tetapi haji itu kalau kita lihat adalah merupakan satu kefarduan yang muassak waktunya. Artinya bukanlah kata dia wajibkan serta-merta seperti mana salat fardu setiap hari, tetapi dia ada orang kata waktu yang luas. Walaupun sudah pasti kalau kita lihat yang terpanggil sepatutnya menjadi tetamu Allah tahun ini hampir 30,000. Dan kita pun tidak tahu, hampir 30,000 mungkin. Dan mungkin kita tidak tahu apakah COVID-19 ini akan berlarutan pada tahun hadapan. Apakah tahun hadapan juga kita mungkin tidak dapat seluas yang 30,000, mungkin 10,000. Dan kita melihat pula keputusan yang berlaku ini bukan kita sahaja. Malah yang terbaru, kerajaan Saudi pun sendiri menghadkan jamaah haji yang berada di dalam negaranya sendiri. Jadi bukan keputusan Malaysia atau menteri atau muzakarah fatwa yang memutuskan tadi, ialah kita melihat kita tidak menghantar jamaah kita tadi. Dan kita melihat dalam konteks tidak lain dan tidak bukan dalam Islam adalah antara menjaga kemaslahatan. Dan di dalam syarat haji yang utama Datuk mungkin ada satu syarat yang namanya istita'ah. Keupayaan atau kebolehan untuk sampai. Mungkin dari sudut kita boleh sampai dari sudut kerana ada duit. Sekarang orang tak ada masalah duit. Pinjaman ada, macam-macam simpanan ada, pencen dapat, persaraan dan sebagainya, penjualan tanah memang dah berniat lama, dah hadiri kursus haji dan sebagainya. Kesihatan katakanlah, ini menjadi topik yang hendak kita bincangkan. Kemudian kita melihat dari sudut keselamatan. Kenapa kita tidak menghantar? Kerana ada aspek keselamatan. Dan dalam konteks istita'ah tadi, maka ia menjadi satu syarat. Apakah wajar ataupun tidak wajar kita meneruskan ibadat haji kita tadi, yang keputusan tadi dibuat bahawa kerajaan Malaysia dan beberapa negara dan boleh dikatakan majoriti negara-negara Islam tidak membuat penghantaran. Dan kerajaan Saudi pun sendiri dari sudut yang dikatakan istita'ah juga tadi ialah kita ada dasar daripada pemerintah. Umpamanya Saudi sendiri tidak mengizinkan dan kerajaan juga tidak mengizinkan. Masa istita'ah itu telah berlaku iaitu tidak mampu untuk menunaikan. Jadi sudah pasti kepada yang menjadi tetamu Allah sepatutnya dalam keadaan ini kita redha dengan ketentuan Allah yang menguji kita sedikit. Tapi saya yakin roh semangat orang kata rohnya untuk pergi haji dah ada, dah tanam. Kemudian persiapan sudah ada, keilmuan sudah ada, kewangan sudah ada, tetapi masih lagi kita ada roh. Tanamkan niat, insya-Allah tahun hadapan kita akan terpanggil untuk menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam konteks kita membuat keputusan tadi, maka sudah pasti keputusan yang dibuat oleh Jawatankuasa Fatwa, menteri sendiri adalah merupakan satu dasar yang diletakkan dalam satu kaedah fiqh. Dia kata tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah.
apa-apa keputusan dasar yang dibuat oleh kerajaan ke atas kepentingan rakyat tadi adalah bertitik tolak demi kemaslahatan. Jadi kita tak tahu apakah tahun ini kalau kita pergi di Saudi hari ini, kalau kita tengok jumlah yang pesakit COVID yang positif lah 258,156 hari ini punya statistik. Dengan kematian hampir 2,600. Dengan kejadian di dunia hampir 15 juta. Dan kadar kematiannya sudah hampir 630,000. Dan negara-negara Islam yang lain seperti menjadi tetamu haji juga mempunyai ratusan ribu, hampir 10 juta. Seperti negara Iran 284,000, Pakistan 269,000, Indonesia hampir mencecah 100,000. Dan sudah pasti perhimpunan umat Islam nanti akan mendatangkan satu kemudaratan yang besar. Dalam konteks tadi, keputusan yang dibuat oleh Muzakarah MKI dan fatwa keputusan kerajaan kita tidak menghantar adalah bertepatan dengan maqasid syariah. Dan yang kedua bertepatan dengan kaedah fiqhiyah ad-dararu yuzal. Sesuatu ada kemudaratan itu harus dihalang. Dan kalau ada kemudaratan maka menolak kemudaratan itu adalah lebih utama daripada kita mencari kebaikan. Walaupun pergi haji itu nakkan kebaikan tetapi harus ada utama untuk menolak. Jadi insya-Allah kepada para jamaah, para pendengar yang sepatutnya menjadi tetamu Allah, kita syukur dengan keputusan yang dibuat tadi, kita reda, sabar dengan keputusan yang dibuat. InsyaAllah kita berdoa, tidak tahun ini, tahun hadapan kita akan, tidak tahun hadapan, tahun lagi. Dan tidak pun kalau andai ditakdirkan kita tidak dipanjangkan umur, insyaAllah Datuk, niat itu pun sudah usaha yang dibuat untuk menyempurnakan haji, artinya telah lepas tanggungjawab kita berbanding dengan masyakkah atau kemudaratan yang sedang kita lalui ini. Jadi kita doa semoga kepada para jamaah yang sepatutnya kita ada sifat redha. Ini ketentuan Allah, bukan ketentuan manusia. Bukan silap manusia, tetapi ketentuan yang Allah menguji sedikit kita. Dan kata Allah, wa basyiris sabirin, walau kita diuji dengan berbagai-bagai ujian, khabarkan berita gembira kepada mereka yang bersabar. Redha dengan ketentuan, syukur dengan nikmat, sabar dengan ujian, insya-Allah. InsyaAllah. Terima kasih Sahibul Samahah Datuk Mufti di atas jawapan itu tadi, di atas pencerahan itu tadi yang saya rasa dan saya yakin kepada para jemaah haji yang mendengar rancangan kita ini pastinya akan lega sikit dah Datuk. Lega sikit Datuk. Dan mungkin juga pendengar kita, penonton kita pada malam ini mungkin ingin mengetahui reaksi jemaah haji yang pada tahun ini sepatutnya pergi tapi tidak dapat pergi kerana ditangguhkan, dan reaksi jemaah yang pada tahun ini. Dan untuk itu saya ingin bertanya kepada yang berbahagia Datuk Haji Mat Daud Cik Ngah yang selalu memimpin jemaah haji mengerjakan haji, dekat dengan jemaah haji. Bagaimana Datuk melihat situasi ataupun reaksi jemaah haji pada kali ini melalui pengalaman Datuk sendiri? Silakan Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Shalatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu wa wala. Yang berbahagia Ustaz Arif lalu selaku moderator, seterusnya Saudara Samahah yang disanjungi Datuk Ira Syekh Abdul Halim selaku Mufti Negeri Melaka, berbalik kepada reaksi yang diterima oleh jemaah haji yang sudah lama berpuluh tahun menunggu, tiba-tiba dengan adanya COVID-19 ini telah terhalang tak boleh pergi. Sebelum saya mengupas yang itu, saya nak kongsi juga dengan Saudara Samahah Datuk tadi berkenaan dengan istita'ah tadi. Istita'ah ni iaitu kita ambil ayat Quran mengatakan walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah memperdulikan haji kepada seluruh manusia. Manusia tu kena jadi Islam dululah. Kepada mereka yang berpuasa sampai kepadanya. Bila Saudara Samahah sebut puasa tadi ni, dia sebenarnya ada 12 atau cara berpuasa sampai kepadanya. Kita sebut cara pintah lalu untuk nak jemaah faham mengapa mereka tangguh pergi. Pertama kita tengok kena ada 4 perkara penting yang saya sebagai asas, iaitu pertama Islam,
Kedua, akil, Islam dah beragama Islam. Akil ada mempunyai fikiran, artinya bukan gila, bukan terlalu budak-budak dan sebagainya, boleh fikir. Kemudian balik, artinya melepasi balik iaitu mukallaf. Kemudian nombor 4, merdeka. Merdeka bukan hamba. Nombor 5, jadi kita kena pecah nombor 5 kepada 6 bahagian. Yang ni yang kita istitaah, iaitu sampai kepadanya yang dipanggil istitaah tadi. Berkuasa sampai kepadanya ni ada 6. Pertama sekali ada mempunyai perbelanjaan iaitu wang. Jangan hutang, jangan curi, jangan apa, mesti ada wang di tangan. Nak minta-minta kat orang berderma-derma tu tak boleh. Ya, tak boleh. Apatah lagi berhutang. Kemudian ada kenderaan pergi dan balik. Duit banyak pun tak ada kenderaan tak boleh. Bila ada kenderaan di zaman sekarang, zaman Nabi dulu ada kenderaan tak perlu tambang sebab naik unta tak payah tambang. Zaman sekarang kena ada tambang menambang. Nombor 3. Pertama tadi kita kata ada duit yang boleh pergi. Istitaah dia. Yang kedua, ada kenderaan pergi dan balik. Ketiga, ada menambang. Keempat, sihat tubuh badan. Janganlah tunggu begitu lanjut usia tak boleh berjalan, nak usung pergi juga, memudaratkan diri sendiri dan memudaratkan orang lain. Orang lain pun tak jadi kerja duk jaga dia. Kan? Tak boleh, sebab sihat tubuh badan. Kemudian aman perjalanan. Yang ni lah yang jatuh kepada masalah muskilah kita sekarang ni. COVID ini tak aman perjalanan. Seluruh dunia tak aman perjalanan. Hura-hura lah. Hura-hura. Namun nampak berkesempatan masa. Jadi jemaah yang tak dapat pergi pada tahun ni sedangkan sudah disenaraikan oleh tabung haji seramai lebih kurang dalam 30,400 orang disenaraikan, tiba-tiba tak jadi. Masuklah berkesempatan masa. Tak sempat masa tak boleh pergilah. Sebab perkara ini pernah berlaku kepada baginda Rasulullah SAW ketika kali yang pertama pergi menunaikan umrah pada tahun 6 Hijrah selepas berlakunya peperangan Khandaq pada tahun 5 Hijrah. Kemudian Rasulullah tengok orang Arab pun dah dah moral peperangan jatuh, jadi Rasulullah pun pergi nak menunaikan umrah tetapi tersangkut di Hudaibiyah menyebabkan tahun berikutnya barulah ada istitaah pergi di mana Mekah dibenarkan Rasulullah memasukinya selama 3 hari pada tahun yang ke-7 Hijrah. Jadi itu pertama. Kemudian kita jawab soalan tadi. Apakah kita nak bagi tahu redha kepada umat Islam yang sudah tersenarai tapi tak dapat pergi, kemudian dia nak pergi tahun depan pula, nak kena buat satu surat rayuan pula ke tabung haji, nak membayangkan dia jadi pergi juga tahun tapi dengan kena rayuan, kena buat rayuan. Bagi tujuan tabung haji benar-benar memilih dia untuk pergi mengikut senarai yang telah ditawarkan pada tahun lepas. Kalau orang-orang baru yang nak pergi ni memang payahlah. Katakan orang yang kalau jadi pergi tahun ni, orang yang nak pergi tahun depan ini sudah disenaraikan oleh tabung haji. Jadi orang tu terpaksa kena tangguh juga masa yang akan datang. Jadi orang yang telah disenaraikan oleh tabung haji saja elok buat rayuan untuk pergi. Jadi apakah dengan penantian mereka selama ini menjadikan mereka rugi? Dia tak rugi. Sebab cuba kita lihat di dalam rukun iman itu 6 perkara. Satu daripada rukun iman itu ialah percaya pada qada dan qadar Allah. Allah bagi qada untuk kita tak pergi pada tahun ini ada mempunyai yang tertentu. Ada mempunyai rumah yang tertentu yang berada di sebaliknya. Kalau kita gagah nak pergi juga dalam keadaan tularan penyakit COVID ini menyebabkan kita pergi terpaksa menempuh kesusahan, kita lihat sepotong ayat Quran nasihat kepada kita, ayat 195 di dalam surah Al-Baqarah sebelum ayat menunaikan haji, iaitu bismillahirrahmanirrahim, wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Kemudian barulah wa atimul haji wal umrata lillah. Bermaksud berbelanjalah ke jalan Allah. Ada duit, orang ada duit ni dia akan pergi ke Mekah. Orang pergi Mekah ni iman dia tinggi, takwa dia memang, rindu dia ke Kaabah tu melak-luat. Walaupun dah pernah pergi umrah sebelum itu tapi nak rasa juga haji. Kemudian sekali saja haji, tak boleh ulang banyak kali dah, payah. Kemudian apabila dia nak pergi tiba-tiba tersangkut. Maka tersangkutnya dia tak boleh pergi haji, apa yang saudara Samah cakap tadi, seolah-olah dia telah menggantung keharapan dia dah pergi haji walaupun tak sampai. Sebab dia letak duit dah. Dia sudah
pergi, persediaan sudah ada. Cuma masa yang nak ditempuh itu tertangguh, kenderaan nak pergi itu terberhenti disebabkan oleh halangan COVID ini. Jadi jangan rasa bimbang untuk nak pergi. Maka dengan kerana itu, kita tengok ayat yang mengatakan wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Dan dalam keadaan duit banyak untuk berbelanja itu ke jalan Allah, janganlah duit banyak itu kita berbelanja ke arah ataupun kita melakukan sesuatu yang boleh merosakkan diri sendiri, mencampak ke diri kita ke lembah kebinasaan, kerosakan. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Wa ahsinu, sebaliknya kita hendaklah berbuat baik. Maka langkah kerajaan menangguhkan pemergian kita adalah kebaikan kerajaan. Sebab kerajaan tak maulah akibat daripada kita mendesak kerajaan nak pergi juga pasal saya ni mati hidup. Saya pergi juga ramai. Nak cukupkan rukun Islam 5 supaya mati, jangan tak Islam. Tapi dia puluh nak pergi juga tu. Ya? Ya, dia puluh nak pergi juga tu. Ya, puluh nak pergi juga. Tak boleh sebab kerajaan berbuat baik kepada kita, tangguh tak apa. Sebab di dalam ibadat haji ni boleh tarakhi. Tarakhi ni maksud kata boleh dilambatkan. Dilewatkan. Jadi kita tunggulah hingga sampai Allah memberi ruang yang tertentu kita pergi. Sebab ayat ni kata wa ahsinu innallaha minal muhsinin, berbuat baik, Allah suka pada orang berbuat baik. Barulah datang ayat wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah ibadat haji kerana Allah. Haji dan umrah kerana Allah. Wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakanlah ibadat haji dan umrah kerana Allah. Apa maksud sempurna? Mengapa tak kata dirikan atau tunaikan haji? Tak. Dalam Quran dia kata sempurna. Artinya sempurna yang rukun, sebab benda tu jauh nak pergi, payah, kena ada ilmu, kekuatan, ada duit, ada tenaga, ada bimbingan, ada jaminan. Sempurna rukun, sempurna wajib, sempurna sunat. Barulah kalau kita dapat kesemuanya ini. Sebab itu Allah tangguhkan kita kerana nak melengkapkan dulu diri kita agar betul-betul kita berada dalam tahap yang sangat sesuai baru kita pergi. Setakat itu saja dulu penerangan. Nanti kalau bagi saya cakap ni, saya ni terima kasih Datuk. Terima kasih bagi Datuk Haji Mat Daud Cik Ngah. Dan ketika ini dalam WhatsApp saya ni, dalam handset saya ni, ada orang hantar, kawan-kawan saya ni hantar soalan. Dan saya rasa saya nak minta kepada Sahibul Samaha Datuk Wira Mufti Negeri Melaka untuk jawab soalan ni. Dia minta kepada, dia mohon kepada Datuk Wira Mufti Melaka untuk jawab soalan ni. Dia kata, Assalamualaikum Datuk Mufti, bolehkah saya pergi haji dalam keadaan saya masih muda lagi ni, saya nak pergi haji, tapi saya buat loan, pinjaman, maknanya personal loan, tapi saya yakin saya boleh bayar. Jadi boleh tak saya pergi haji dalam dan ongkosnya itu, perbelanjaan itu melalui personal loan, pinjaman peribadi, pembiayaan peribadi itu. Boleh Datuk? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang bertanya orang muda tu. Jadi kalau kita lihat, tak lari daripada tajuk perbincangan kita ni Datuk Kita bercakap dalam ketentuan reda, tak apa. Saya yakin Datuk Cik Ngah boleh membantu saya dalam hal ini juga. Jadi kalau kita sebut dari sudut bagaimana kewangan tadi, ada beberapa cara ulama mentafsirkan. Satu, memang kita simpan duit kita sendiri Datuk. Artinya memang keluar orang tua-tua dulu cari dengan tulang 4 kerat dari rezeki yang halal, bersihkan tu betul-betul dengan tak ada syubhat dan sebagainya. Maka duit itulah yang disimpan sepanjang tempoh perkhidmatan, pekerjaan atau hasil pertanian, perdagangan dia. Yang kedua, biasanya pula dibantu oleh orang lain. Kadang-kadang hari ini anak-anak untung. Kenapa? Mak ayah ada duit, masuk sekali package, satu family Datuk. Biasa Datuk jumpa hal ini di para jamaah yang ada hartawan, jutawan dan sebagainya. Artinya istitaah tadi dibantu oleh ketua keluarga, adik-beradik dan sebagainya dari sudut kewangan. Dan yang ketiga, harus juga kalau di Indonesia banyak, mereka mengharuskan pinjaman dengan syarat patuh syariah, mampu bayar balik untuk menyegerakan. Tetapi Islam tidak ke situ sebenarnya. Maksudnya selagi ada, kalau ada perkara yang diperlukan aulawiyatnya
umpamanya pendidikannya, dia ada masalah perubatan,nya, mak ayahnya mungkin yang perlu diutamakan, ataupun anak-anaknya yang masih kecil, isteri yang ditinggalkan. Saya rasa kita dekat situ harus meletakkan aulawiyatnya. Tetapi kalau untuk membuat pinjaman dan mampu bayar balik dengan unjurannya tadi, banyak saya rasa yang membiayai tak salah, tetapi dia mampu bayar balik. Kalau tak mampu bayar balik, tidak patuh syariah, saya rasa itu berlari daripada tadi. Saya rasa di Indonesia banyak Datuk buat kaedah, banyak bank yang memperkenalkan skim seperti itu. Boleh, tidak salah. Harus digunakan kaedah itu. Jadi kita balik kepada apa agaknya Arif nak tanya selain daripada soalan orang muda tadi, topik kita yang kedua ni. Saya tertarik Datuk cerita pasal banyak tadi dalam hal tadi, bajak haji dari sudut syarat, rukun dan sebagainya. Begini Datuk Mufti, soalan saya sebenarnya untuk Datuk Mufti, majoriti jemaah faham dan akur dengan keputusan kerajaan untuk tidak menghantar jemaah haji pada tahun ini. Jadi Datuk, soalannya, apabila jemaah haji pada tahun ini tidak dapat mengerjakan haji, jadi adakah ibadah lain dalam bulan Zulhijjah ini yang boleh dilakukan oleh jemaah haji untuk sekurang-kurangnya dapat mengubat rasa rindu nak ke Mekah tu? Silakan Datuk. Terima kasih. Kalau kita lihat ibadah dalam konsep kita sebagai hamba kepada Allah, bumi Allah ini luas. Seluruh kehidupan kita ini adalah ibadah. Daripada bangkit tidur hinggalah. Tetapi ada ibadah tadi khusus pada tempatnya. Haji, umrah. Khusus pada masanya, ibadat haji. Tidak boleh kita buat haji kecuali pada hari Arafah, mesti ada hari Nahar, mesti ada 13 hari tasyrik tadi. Mesti di Kota Mekah. Barulah namanya haji. Tapi untuk ibadat umum, ibadat harian kita sebagai umat Islam, bumi Allah ini adalah merupakan tempat kita mengabdikan diri. Sejajar dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," kata Allah. Tidak aku jadikan manusia dan jin kecuali untuk beribadat. Jadi kalaupun kita tidak sampai, itu sebab kalau kita tengok dalam ibadat, orang yang pergi haji ada ibadat khususnya, tetapi orang yang tak pergi haji ada juga ibadat-ibadat khusus yang boleh kita buat dalam tempoh bulan Zulhijjah yang penuh keberkatan ini. Kita balik kepada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Fajr, "Wal fajri wa layalin ashr." Kata Allah Subhanahu wa taala, demi waktu fajar dan demi 10 malam. Dan ditafsirkan oleh mufassirin, 10 malam itu ada dua makna. Satu makna iaitu 10 hari terakhir dalam bulan Ramadan. Yang akhir 10 tadi terkandung peristiwa malam Lailatul Qadar. Ditafsirkan juga oleh para mufassirin yang dikata walayalin ash tadi ialah hari-hari 10 di dalam bulan Zulhijjah. Jadi semalam, 2 hari lepas kita telah pun masuk 1 Zulhijjah. Hari ini sudah 3 Zulhijjah. Apakah amalan-amalan yang boleh kita buat? Sama seperti bulan malam Ramadan, kita bertadarus, kita berpuasa, kita boleh berpuasa 10 hari, kecuali hari Adha nanti diharamkan kita berpuasa. Tapi pada hari 1, hari 2, hari 3, hari 4 sampai hari 8 kita dah masuk hari Tarwiyah. Hari 9 kita berpuasa pada hari Arafah. Maka itu ibadat sunat yang besar. Data kita tidak dapat pergi ke Mekah, tapi masih ada lagi peluang kita untuk menyambut Aidil Adha. Kita boleh bersembahyang Aidil Adha, berbanyakkan takbir, tahlil, tahmid pada hari Aidil Adha dan hari Tasyrik. Dan dalam hari Tasyrik dan hari Aidil Adha tadi disunatkan kita untuk kita berpuasa menunaikan ibadat korban yang khusus untuk 4 hari ini. Itu sebab dalam tempoh PKP ini saya yakin banyak negeri telah memberikan satu garis panduan supaya bagaimana SOP ibadat korban dan Aidil Adha itu, sunat Aidil Adha itu dilaksanakan. Dan kita suasana hari ini memang lain daripada lain. Kalau Aidil Fitri hari itu, semua negara saya rasa tak ada masjid, kita ber-Aidil Fitri di rumah. Tetapi Aidil Adha nampak ada sedikit kelonggaran. Dan bila kita lihat juga Datuk kita lihat kalau saya di Melaka sekarang ni, ibadat korban, begitu ramai orang Islam kita nak menahirkan rasa kesyukuran, nak menunaikan ibadat korban. Malah ada semua masjid karya yang orang menunaikan ibadat korban tu 2 kali ganda, 3 kali ganda daripada tahun-tahun sebelum. Kalau tahun sebelum 10 ekor, tahun ni dia kata 30 ekor pun ada.
Jadi menunjukkan ada satu semangat di kalangan masyarakat kita dalam COVID-19 ni, ialah semangat untuk tolong menolong, menzahirkan kesyukuran walaupun di dalam kita menghadapi satu musibah. Kerana apa? Mungkin mereka ada menyimpan duit, yang kahwinkan anak hari itu tak dapat pergi menunaikan perkahwinan anak, yang tak dapat pergi melancong, tak menunaikan umrah di bulan Ramadan hari itu, duit ada tersimpan dan digunakan uang itu untuk ibadat korban. Dan ibadat-ibadat tadi tidak lain dan tidak bukan sebagai taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya pasti insya-Allah kita doakan dalam COVID-19 tidak boleh pergi menunaikan haji, tetapi bumi Allah ini waktu masih ada terluang untuk bermuhasabah, untuk kita bermuraqabah, untuk kita melahirkan pengabdian diri kita kepada Allah. Semoga rasa orang kata muhasabah kita dan ta'abbud tadi Allah menghilangkan musibah yang sedang kita nak mengadu kat siapa lagi dah. Nak mengadu kat siapa sekarang ni? Negara yang dulu dikatakan hebat teknologinya lumpuh. Negara yang kata dulu ada wang ekonomi, negara raih kuasa ekonomi, hari ni Amerika lumpuh. Negara yang kata ada tentera yang hebat lumpuh. Datang musuh yang namanya Allah hantar COVID sahaja, yang berbentuk virus yang tak nampak. Jadi sudah pasti sebagai kita tidak dapat menunaikan ibadat haji, tidak bererti kita tidak boleh menunaikan ibadat yang lain. 10 hari Zulhijjah ini kita semarakkan dengan penuh kasih sayang, dengan penuh pengabdian diri kita kepada Allah, dengan penuh rasa ukhuwah kita bersama jiran tetangga, menyantuni saudara mara dan sahabat handai kita. Dan insya-Allah saya yakin COVID-19 ini dengan restu dan izin Allah Subhanahu wa taala, wasta'inu bis-sabri was-salah. Carilah pertolongan, pohonlah pertolongan dengan Allah bis-sabri, dengan penuh kesabaran. Ulama mentafsirkan yang dikatakan tadi kesabaran ialah ibadat puasa, berdoa kepada Allah, wassalah, dan mendirikan sembahyang. Banyaklah kita ibadat solat. Dan saya yakin banyak perkara-perkara dalam COVID-19 ini telah membuat satu tasawur Islam yang lebih luas. Bagaimana kita mentatbikkan kawaid fiqhiyah, perkataan hukum hakam semasa, kita mengambil pandangan-pandangan ulama walaupun berbeza mazhab, tetapi demi apa? Demi maslahah. Kenapa Islam mempunyai maqasid syariah, itu untuk kita jaga agama, nyawa, akal, harta dan keturunan kita. Dan insya-Allah saya katakan tadi, saya minta kepada para jamaah atau yang patutnya pergi haji ada beberapa tindakan. Yang pertama, sabar. Yang kedua, Datuk, mungkin ada yang rasa perah dah berapa tahun dia pun nak keluar, batalkan pendaftaran. Macam mana, Datuk? Saya rasa ini tak jangan. Saya tak kan. Dia kata alang-alang duit tak payah pergi haji, aku nak keluar lah, nak pergi tempat lain. Tempat lain pun tak boleh pergi sekarang ni. Semua negara telah menghalang kunjungan daripada negara-negara lain. Kita nak pergi ke Amerika tak boleh, London tak boleh, Australia tak boleh, termasuk ke negara Saudi menunaikan fardu haji. Jadi saya minta kepada jamaah, jangan batalkan keluar duit, halang-halang tak boleh pergi. Ada orang kecewa macam tu, Datuk. Ramai yang saya tengok bila dia daftar tabung haji, dia kata Pak Cik daftar tahun ni, insya-Allah pergi tahun 2040, 2050. Dia kata kalau macam tu tak payah daftar lah. Jadi jangan, walaupun tahun berapa kita tak tahu, kalau dah rezeki tu datang, Datuk, kadang-kadang rezeki tu datang dalam berbagai bentuk. Peluang untuk menjadi tetamu Allah. Kalau Allah nak pilih berbagai cara, Allah boleh permudahkan urusan kita. Jadi kepada para jamaah yang tidak terpilih, jangan rasa bersalah, jangan rasa berdosa. InsyaAllah saya katakan tadi, ada rahmat dan hikmah di sebalik musibah yang berlaku pada masa kini. Tanamkan azam, tambahkan ilmu, dekatkan diri kepada Allah, banyakkan doa, bertakarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah Allah akan lepaskan musibah daripada apa yang kita lalui hari ini. Wallahu a'lam. Terima kasih saya bersama Datuk Mufti Negeri Melaka. Dan saya ingin bertanya kepada yang berbahagia Datuk Haji Mat Daud Cengah. Disebabkan jemaah haji pada tahun ini pemergiannya untuk mengerjakan haji ditangguhkan di atas darurat COVID-19. Dan maka tak dapat pergilah jemaah haji pada tahun ini. Jadi yang bagi Datuk, apakah agaknya ibrah atau pengajaran ataupun hikmah yang boleh kita ambil daripada penangguhan ibadah haji pada tahun ini, Datuk? Terima kasih.
oleh kerana darurat ada di depan kita, ad-daruratu tabil mahzurat. Darurat ini kalau nak kena dekat kita, kita boleh lari hingga sampai kalau benda yang jadi salah pun nak lari daripada nak mendapatkan keselamatan terpaksa langgar benda yang tak boleh, sekarang dah dibolehkan. Maka kalau orang yang tunggu begitu lama nak pergi menunaikan haji, tiba-tiba tertangguh, apa yang Datuk Sabu Samahah Datuk cakap tadi, kena tangguh dan jangan membatalkan. Ulama-ulama dalam muzakarah ibadah haji membayangkan, dia kata bahawa orang yang sudah mempunyai kemampuan untuk pergi dan sudah bersedia nak pergi, tiba-tiba dia terhalang tak boleh pergi dengan sesuatu keadaan sedangkan dia bersedia nak pergi, jika dia meninggal dunia seolah dia dah pergi ke Mekah. Allah akan ampunkan dosanya juga sebab nak pergi ke Mekah hanya dengan keimanan. Saya setuju dengan Sabu Samahah Datuk kata jangan tangguh. Sebab begini, kalau dia bukan Jangan tangguh, batal. jangan keluar. Jangan keluar, batalkan. Bila dia batal, dia keluar duit, di padang mahsyar nanti ataupun di kubur nanti, malaikat akan tanya, Islam 5 perkara, mengucap syahadat sudah, sembahyang sudah, puasa sudah, zakat sudah, haji mengapa tak pergi? Kalau dia kata saya nak pergi tapi ambil balik duit, tak pergilah kalau nak ambil balik duit. Ya, betul. Sabu Samahah Datuk, saya nak lawak sikit dalam perkara ni, tapi jangan kata kita suka bercakap benda yang tak kena. Ya, betul. Saya ingat, kalau dia meninggal dunia dengan tidak membatalkan pemberian haji, ya, betul. nak mati tu nasihat anak dia, tolong ambil resit tabung haji, masuk dalam kain kapan. Bila malaikat mengapa rukun Islammu tak cukup 5, ada 4 saja, haji tak pergi? Dia jawab, wahai malaikat, saya nak pergi bukan tak mau pergi, tapi belum pergi, kawanmu ambil nyawa dulu, tu yang sampai ke sini. Malaikat akan tanya apa buktinya ni resit. Tunjuk resit kat malaikat. Lepas, itu lawak lah. Jangan jadi. Tapi Datuk, kita percaya pada malaikat kiraman katibin. Apa yang kita buat, malaikat dah mencatatkan Datuk. Oh, dah catat siap-siap dah, tak payah bawa ya? Siap dah. Kita tak bawa surat kan, malaikat dah tahu dah. Itu saya kata tadi tu, ini lawak, nak berjenaka. Betul. Kerja tabung haji dulu, cara nak tarik ni, duit orang menyimpan di tabung haji, saya gunakan lawak jenaka ni, tapi saya pesan siap-siap. Pesan siap-siap, jangan jadikan sebagai pesuah. Sebagai nak seronok, nak bagi gelak ketawa sahaja. Betul. Jadi kalau kita jawab balik kepada soalan ini, bagi jemaah yang terlibat dengan penangguhan ini, kita ambil satu iktibar bahawa di dalam situasi pergi haji ini ada 2 keadaan yang kita kena faham. Pertama, seruan. Seruan ini ayat 27 di dalam surah Al-Hajj. Bismillahirrahmanirrahim. Mu'azzin fin nasi bil haji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amik. Liyashhadu manafi'ahum wa yazkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. Allah ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu min hawa ilmul ba'sal fakir summa liyaqdu tafasahum wa liyufu nuzurahum wa liyatawafu bil baitil atiq. Jadi serulah wahai Ibrahim kepada seluruh manusia supaya mereka datang menuntut haji. Nasihat mereka akan datang walau berjalan kaki atau mengendai unta yang kurus, datang pada rantau yang jauh. Kemudian Nabi Ibrahim tanya kepada malaikat, wahai malaikat, suara aku ini tak jauh pun kalau aku menjerit, macam mana aku nunggu manusia di dunia ni nak dengar lagi pula, umurku singkat, bila aku mati macam mana suara tu nak sampai? Malaikat kata kepada Nabi Ibrahim, that is not your business. Dia cakap, pula. Soal sampai ke tak sampai, seruan itu bukan soal kamu. Soal kamu, Allah suruh kamu seru saja dulu. Yang wah, sebab yang nak sampai kepada selepas daripada umatmu sampai ke umat akhir zaman, takkanlah suaramu duk melantung lagi atas langit, tentulah Allah menyampaikan. Maka pertama, seruan dibuat oleh Nabi Ibrahim, tetapi jemputan oleh Allah. Macam kita nak buat kenduri lah. Kita nak buat
kahwin. Kita dah seru dah kepada masyarakat keliling rumah kita kata kena buat kenduri. Tapi masyarakat dia tahu, oh ni rumah Ustaz Daud ni buat kenduri kahwin kau ni, dia tahu. Itu tak mungkin jemput. suruhan tapi jemputan tak lagi. Kemudian kita menulis surat bagi kepada orang yang kita nak jemput. Ada juga di kalangan yang tertinggal kita tak bagi surat jemputan, dia tak datang sedangkan dia tahu. Jadi itulah ibarat kepada ibadat haji. Dengan demikian, bila kita kata yang menentukan jemputan itu ialah Allah, tunggu sampai Allah jemput. Sebab Allah yang menyuruh kita pergi dan dia menanamkan takwa kepada kita. Sebab itu saya, apabila saya nak beri ceramah umrah dan haji, saya gunakan konsep 5W1H. Konsep baru, iaitu mahiyah. 5W1H ni 5 wife 1 husband. Betul ke? 5 wife 1 husband. Ya, boleh ke? Sebenarnya kita kena buat 5 wife 1 husband. 1 husband. Kan? Kemudian 1 husband. Apa yang kita nak sebut ni ialah W1 Wat. Kita nak pergi haji kena tanya apa haji itu. Tentulah mengunjungi Baitullahil Haram untuk melakukan manasik. Yang kedua, why? Mengapa nak pergi? Kerana beriman. Orang yang nak pergi ni semua beriman. Dia rindu ke Baitullah. Mesti dia nak pergi. Takkan kalau dia tak boleh pergi, dia nak condemn ataupun nak menghalang ataupun nak mempertikaikan orang lain. Tak boleh pergi. Serah kepada Allah. Wattawakkalu. Kan? Bertawakal kepada Allah. Kemudian nombor 3 pula. Where? Ke mana kita nak pergi haji ni? Di Mekah. Bila sebab nak pergi ke Mekah dengan kapal terbangnya, dengan duit, dengan perbelanjaan, dengan sihat tubuh badan sebagainya. Why? Di mana? Kemudian kita ambil W1 lagi ialah when? Bila kita nak pergi? Bila nak pergi? Sebab di dalam ibadat nak buat apa-apa kena tanya bila, masa di bila. Kalau tahun itu kita tak boleh pergi, maka bila itu tak kena dekat kita. Dan satu lagi, W1 lagi, siapa yang nak pergi? Siapa nak pergi ialah orang yang telah dijemput. Dengan penjelasan ini, saya amat mengharapkan bahawa 5W yang kita ambil mahiyah dalam kitab PK, apa nama ni tadi kita kata apa, bagaimana, di mana, apa ni masa dan sebagainya. Dan di satu lagi dia kata siapa yang nak pergi. Kemudian kalau dah dapat yang itu semua, barulah campur dengan how. Bagaimana nak pergi, bagaimana nak melakukan, itu kita kena belajar. Maka dengan kata-kata itu, saya rasa yang tertangguh tak boleh pergi pada tahun ini, bermunajatlah kepada Allah. Banyak juga lagi perkara-perkara ibadat yang boleh meredakan hati kita seperti yang Sabu Samah kata tadi, dalam hari raya nak datang ini, kita boleh berkorban. Berkorbanlah. Hablum minallah, hablum minannas. Takut kepada Allah satu, kemudian berhubung dengan Allah satu, berhubung dengan manusia lain. Dengan berkorban, kita boleh menghubung silaturahim di antara orang-orang sekitar kita dengan daging yang kita lakukan melalui pengorbanan ini. Kemudian ada benda lain lagi. Bersedekah ataupun apa kita kata wakaf berjalan Allah SWT yang sekarang ni semua Jabatan Agama Islam Negeri menggalakkan kita bersedekah sebab benda ini sangat penting. Iza mata ibnu Adam in qata amalu illa min salas. Sedekah jariah. Apabila mati anak Adam, betul-betul amalan melainkan 3 lagi yang boleh terus mendapat pahala. Sedekah jariah, awal ilmu yang terpenuhi, ilmu yang kita sebarkan orang pakai, dan waladan soleh yad'u lahu, anak soleh berdoa baginya. Maka dengan kata-kata itu saya ingat terjawablah soalan tadi. Semoga kita boleh ulang lagi kalau boleh Tokok tanya lagi soalan kalau dapat tunggu penjelasan, insya-Allah. Ada soalan lagi, Syarif? Okay, terima kasih kepada yang bahagia Datuk Haji Mat Daud Cik Ngah di atas penjelasan dan pencerahan itu tadi. Dan saya harap penonton kita pada malam ini akan lebih lega sikit, akan lebih terubat hatinya dan perasaannya. Dan kata-kata Sahibul Samah Datuk Wira Mufti Negeri Melaka tadi tu, jangan batalkan, jangan ambil duit tu, jangan batalkan niat nak pergi tu. Yang itu saya rasa memberi kesan kepada jemaah haji kita agar lebih bersemangat dan lebih positive thinking, Datuk Ya, saya. Dan gini, Datuk. Kalau kena tambah lagi, kalau rasa tahun ni kita
pergi muassasah tak selamat. Kita pergi package pula. Tambahkan duit supaya tahun depan kita boleh pergi package pula. Betul, Lebih betul, selamat. betul. Lebih selesa saya rasa. Saya Ya, sangat ya. menyokong lah. Saya sangat menyokong sebab yang terpilih dengan muassasah itu bilangan terhad. Ya, Tetapi betul. Abu Haji memberi sedikit ruang untuk rayuan itu diberi kepada package. Betul. Dan Boleh. package boleh ambil pantang yang lebih selesa. Sama ada package Boleh boleh tolong. Jadi sebenarnya telah memberi peluang untuk kita menambahkan lagi simpanan kita di tabung haji. Alhamdulillah. Betul. Mungkin itu ada, mungkin salah satu hikmahnya juga ya Datuk Mufti. Betul. Ya. Ya. Dan jangan lupa kalau ada kursus lagi tahun depan, terus lagi tambahkan ilmu. Pergi kursus haji Datuk. kali yang ketiga, kali yang keempat pun tak apa. Ya. Ya, betul. Alhamdulillah. Ni Datuk, apa nama, ada yang bertanya juga soalan ni. Maksudnya kita kena raikan juga soalan-soalan ni Datuk ya. Betul. Ya. Ni apa nama, ada yang bertanya ni, saya raikan jugalah ni. Dia kata, InsyaAllah. jadi saya mohon pada Datuk Mufti dan juga yang bagi Datuk untuk mungkin boleh respon sikit. Tajuk dia, Datuk, saya ingin bertanya, benarkah jika tak ada orang Islam yang bertawaf lagi, makanya dunia ni akan hampir nak kiamat? Bagaimana Datuk? Okey, Datuk dulu. Saya mula dulu Bagi Datuk dulu. dengan Ustaz Maji Mat Daud Cik Ngah. Silakan Datuk. InsyaAllah. Kalau kita nak jawab benda yang nak mencari ketentuan daripada hadis pun semuanya, kita kena rujuk betul-betul lah. Tapi kita tengok macam ni sajalah. Ya. Baru ni berlaku bahawa dalam tempoh 2 minggu atau 3 minggu tidak ada orang tawaf. Dan dibiralkan dengan burung merpati di keliling Kaabah. Saya nampak gambar itu. Makhluk lain. Ya, betul. Artinya ada. Dan ada satu kali, nak cerita juga, 2 minggu dalam tahun 399 Hijrah masuk 1400 Hijrah, iaitu 1980 berlaku tawanan Masjid Haram oleh kumpulan-kumpulan Utaibiyah, ya. Ia seramai 200 orang, mereka telah merampas Masjid Haram. Ketika itu juga Mekah Al-Mukarramah telah tidak dilakukan tawaf oleh manusia selama 2 minggu lebih. Itu yang saya ingatlah. Jadi kalau dah 2 musim ini menunjukkan orang tak pergi tawaf, di dalam hadis mengatakan jika tidak ada orang tawaf, 70,000 malaikat masih tawaf juga di bawah itu, tapi kita tak nampak. Hari itu digantikan dengan burung tawaf. Jadi nak mengatakan adakah ini sudah betul dengan alamat nak kiamat? Kiamat ni begini, kalau orang tanya di zaman Nabi pun, Nabi menunjukkan 2 tangan macam ni. Artinya kiamat dia dekat. Sampai ke hari ini pun, kalau ditanya, kalau Nabi masih hayat lagi pun dia akan tunjuk macam tu juga. Tapi kita nampak kiamat tak berlaku. Sebab kiamat ni di dalam bahasa ialah binasa seluruh dunia. Sedangkan kiamat ni ada mukadimah kiamatnya. Mukadimah kiamatnya iaitu dimatikan banyak para ahli ulama. Tak boleh nak bergantung lagi dah. Berhati-hatilah. Nanti kita orang tua-tua yang ada agama sikit sebanyak, bukanlah alim lah. Tidak jadi ulama pula. Tapi ada sedikit sebanyak ilmu ni. Umur dah tua dah, berapa hari lagi nak mati. Ulama kita yang hebat-hebat seperti Profesor Datuk Arundin, Bauni Al-Hayham, Datuk Ismail Kamus, kemudian Datuk Asandi, pekat mati belakang. Orang ni semua sangat dipercayai oleh masyarakat. Adakah ini menunjukkan nak kiamat? Jadi kalau kita tengok dia lah hadis Datuk Mufti, dia kata Allah tidak akan melupuskan iman di kalangan umat Islam. Cuma Allah akan mematikan para alim ulama dulu. Jadi Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu walakinna Allah yaqbidul ilma biqabdil ulama. Itulah dia. Yang ni kita berasa takut. Jadi bolehlah kita katakan bahawa dengan tidak ada orang pergi melakukan tawaf, ini alamat kiamat makin mendekat. Memang dah dunia ni tua dan penghujung. Sebab kalau kita tengok ulama banyak mati dan banyak meninggal dunia dan kejadian maksiat terlalu melampaui
Kalau kita tengok macam anak-anak gadis Islam berapa ramai yang melahirkan anak dan bunuh anak, lempar ke tingkap apa semua, itu adalah jelas menunjukkan kerosakan kepada sistem penghidupan di kalangan orang Islam. Orang bukan Islam tak nampak, tak berlaku sangat. Kalau berlaku pun kita tak tahu, kita tak nilai, tapi jangan berlaku. Kenapa benda itu berlaku kepada umat Islam? Jadi ini memberi alamat kata kiamat kecil sudah mula berlaku dari segi kebinasaan bumi ini. Yang lain tu kita tengoklah. Maka dengan demikian kita berdoalah supaya jangan lama sangat Kaabah ini tidak dilakukan tawaf oleh manusia, sedangkan kerajaan Saudi menyediakan pembesaran Masjid Haram untuk sekurang-kurangnya cadangan dia dalam satu tempoh musim haji nak hampir 10 juta orang boleh pergi. Sekarang baru 7 juta saja. Maka kita harap bahawa jawapan kita bagi tadi mungkin itu satu tanda kiamat makin menghampiri kita kerana Kaabah tidak dilakukan tawaf oleh para orang beriman disebabkan oleh sesuatu yang menghalang. Wallahu a'lam bishawab. Saya tambah sikit Datuk, insya-Allah. Sila Datuk Mufti. Kita wajib beriman kepada hari kiamat, pasti berlaku. Tapi kata Allah, innas sa'ata atiyatun akadu ukhfiha. Kata pasti Allah, kiamat itu pasti akan berlaku, tetapi sengaja aku rahsiakan masanya. Itulah yang berfikir di sebalik apa musibah ini. Tadi kalau kita dah membicarakan hari kiamat, kita ada panggil alamatus surah wa alamatul kubra. Ada alamat-alamat kecil, ada alamat-alamat besar. Jadi jangan alamat-alamat kecil itu sudah banyak. Tetapi bukan bererti kita nak menunggu kiamat. Kerana dalam satu hadis Nabi pula mengingatkan kita jangan putus asa, jangan kecewa, jangan tidak berusaha. Dalam satu hadis Nabi mengatakan kalaulah andai esok kita tahu akan berlaku kiamat, di tangan kamu masih ada benih yang boleh ditanam. Jangan dicampak, jangan dibuang. Ada orang dah tahu dia nak mati besok, semua dia tinggal. Tidak, kerana mati, kiamat itu hak Allah. Dikatakan hari Jumaat. Hari Jumaat bila? Wallahu a'lam. Hari Jumaat minggu depan, hari Jumaat minggu bila, itu hak Allah. Hadis Nabi kata kiamat tidak berlaku kecuali hari Jumaat. Jadi kita fikir datang Jumaat, alhamdulillah lagi Jumaat belum laku katakanlah. Jadi kita bersyukur pada kita untuk bermuhasabah bahawa ini ingatan-ingatan Allah sebagai pengajaran kepada kita. Jangan sampai kurniaan Allah kita tidak beriman. Dan pasti di saat ini mengajak kita untuk memantapkan keimanan kita, menjaga hubungan amal ibadat kita dengan Allah, menjaga hubungan kita sesama manusia, ahli keluarga dan sebagainya. Jangan ia menjadi syarat pula, nak kiamat tak payahlah buat kerja lain. Ini juga akan terkesan kepada orang kita kerana bila nak cerita kiamat, minta maaf Datuk, pernah ada siapa nak selamat daripada kiamat ni, bencana yang besar, ikut ajaran saya kena bayar duit pakej kapal. Ada ajaran Nabi Nuh itu. Bayarlah. Jadi siapa yang naik kapal ni akan selamat. Sangkut. Sangkut. Okey, dah clear. Main okey. Okey, clear. InsyaAllah. Alhamdulillah. Saya bersama Datuk Mufti. Ada soalan ketiga? Ada soalan lagi? Okey. Gini, saya dapat soalan yang seterusnya Datuk. Ya saya. Berkenaan dengan yang soalan tadi tu, ada yang hantar mesej, hantar WhatsApp ni. Dia kata, ni soalan ni saya tuju pada saya bersama Datuk Wira Mufti Melaka. Dan dia kata, ibadah haji yang tak dapat kita laksanakan ini sebenarnya berlaku kerana umat Islam di negara kita ni khususnya banyak melakukan perkara-perkara yang mungkar. Contohnya bebas dalam pergaulan, banyak buat dosa besar dan selalu melakukan dosa-dosa kecil. Sebab itu datangnya penyakit COVID-19 ini sebagai bala yang menyebabkan jemaah haji pada tahun ini tak dapat mengerjakan haji. Jadi pandangan dan pendapat saya bersama Datuk Wira, silakan.
Okey, kalau kita lihat dari pelbagai aspek dan kita boleh melihat dari aspek, kita nak kata Malaysia saja ke? COVID-19 bukan Malaysia, seluruh dunia. Allah nak tunjukkan kebesaran, keagungan, kekuasaan, kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bermuhasabah, tapi bukan kita nak menghukum. Sebenarnya dalam apa yang berlaku ini ialah untuk kita membuat koreksi, memperbaiki kesilapan, kelemahan. Mungkin kalau kita muhasabah sebelum ini kita terlalu mewah, katakanlah. Sebelum ini kita terlalu bebas, katakanlah. Sebelum ini kita tidak pernah terfikir. Ini Allah tunjukkan untuk mengajak kita berfikir. Kata Allah, fa'tabiru ya ulil absar, ambillah pengajaran bahai manusia yang ada akal fikiran. Hari ini kita kata Amerika hebat, saya kata selalu, kita kata jangan salahkan diri kita, kena salahkan orang kita melihat juga, orang kata Amerika hebat, sekarang Amerika sendiri keluar daripada WHO. Dulu dia kata Malaysia negara yang tidak mengiktiraf United Nation, macam-macam kita tidak tanda-tangani, tetapi sekarang dia sendiri keluar daripada piagam United Nation yang dibina untuk WHO. Bila dia gagal untuk mengawal COVID-19. Bagi kita, saya nampak di Malaysia ini, musibah yang berlaku kita boleh melihat dalam dua kacamata. Kalau kacamata negatif, kita akan menyalahkan banyak orang. Atau kita mencari perkara sebab-sebab negatif. Tapi kalau kita membina satu sifat positif, kita akan balik kepada satu janji Allah, la tay'asu min rahmatillah. Jangan kamu putus dari rahmat Allah. Kalau kita yakin kepada qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli da'in dawa. Setiap penyakit ada ubat kecuali mati. Jadi kita tunggulah. Dalam ini datang satu sifat positif, kita doa, adalah saintis Islam, adalah pakar farmasi Islam, adalah pakar perubatan Islam yang dapat mengeluarkan. Mungkin kita tak tahu herba-herba yang ada kat kita ini boleh melawan COVID-19 punya virus. Kita doa, ada saintis kita dan kita sudah nampak bahawa tidak mustahil Malaysia mempunyai pakar-pakar yang akhirnya datang daripada anak bangsa kita sendiri. Yang ini yang kita harapkan keberkatan Allah. Jadi kita nak melihat aspek yang berlaku ini ada dua aspek. Satu, kita aspek negatif. Kalau aspek negatif kita akan cari apa silap. Tetapi tidak, dalam masa yang sama kita melihat dari sudut positif kekuatan yang perlu ada. Kita perlu pertama, saya katakan tadi, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Allah nak menguji kita berbagai bentuk dengan perasaan takut. Kita dah takut sekarang ni, nak salam orang takut, nak pandang sana takut, nak berhimpun takut, nak pergi masjid takut. Perasaan takut dah menghantui kita. Minal dengan nyawa wal anfusi. Dengan nyawa pun kita takut, kita terancam berjangkit virus dan sebagainya. Kita buat penjarakan sosial. Yang ketiga, dengan kekurangan harta, ramai kena berhenti kerja dan sebagainya. Tapi janji Allah, wa basyiris sabirin. Khabarkan berita gembira kepada orang yang sabar. Jadi sekarang ni tanam sifat kita ialah tanam sifat sabar. Yang kedua, sudah pasti mengajak kita bermuhasabah, iaitu mencari kekuatan. Kerana kita yakin janji Nabi, likul lida'in dawa. Cuma obat itu lambat ditemui. Jadi kita yakin ada obat. Dan buat sementara ni obat yang terbaik ialah kuarantin atau penjarakan sosial. Dan lebih lagi bila kuarantin, kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, jaga hubungan. Yang sebelum ini mungkin kita tak kisah salam lelaki perempuan aurat, kita tak kisah pergaulan, makan halal haram semua tak kisah. Jadi sekarang Allah tarik nikmat tadi, Allah uji. Untuk kita tadi, kita fikir yang positif. Sepatutnya kita membina kekuatan, membina pembaikan. Dan Allah telah mengingatkan kata, zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Kerosakan di muka bumi ini bukan salah orang lain. Tangan-tangan manusia yang melakukannya. Jadi itu ingatan kepada kita secara positif untuk kita membina. Dan jangan, saya katakan tadi, jangan sampai putus kita dari rahmat Allah. Kerana kalau orang tidak ada berbekalkan iman, mereka sanggup bunuh diri, mereka menjadi gila, tekanan mental. Tapi kalau jururawat, doktor kita hari ini makin kuat. Kenapa? Dia merasakan itu adalah satu jihad pada dia. Itu yang berbeza doktor Muslim dengan doktor bukan Islam. Kerana apa? Kita ada perasaan jihad. Dia tak perlu pergi berperang. Dia berperang dengan COVID. Kita anggap dia para syuhada kalau mati. Itu kata orang yang mati penyakit COVID ialah seakan-akan mati sebagai seorang syuhada. Itu kalau kita positifnya. Tapi kalau kita tadi mencegah itu. Wallahu alam. Jadi ini bukan kita harus melihat dari aspek yang negatif. Kita melihat dalam aspek sepatutnya kita membina kekuatan dalaman kita, insya-Allah.
Tambah sikit Datuk ya. Boleh, silakan Datuk. Sila Datuk. Tak boleh terus meletakkan bahawa kerana berlakunya banyak maksiat di kalangan orang Islam di akhir-akhir zaman ni menyebabkan Allah turunkan apa nama ni COVID ni. Kita tak boleh letak macam tu. Kalau kita rujuk kepada hal ehwal haji lah, ada sepotong hadis yang dia tak kaitkan dengan semua orang secara menyeluruh orang Islam. Dia cari orang-orang yang tertentu. Contoh seperti ini. Yang tersekat orang nak pergi umrah haji ni, kita tengok hadis ni. Hadis ni kata, hadis kursi kepada Rasulullah SAW. Allah mengilham kepada Rasulullah dengan mengatakan, inna abdan. Bila sebut abdan tu, dia isim nakirah, bukan isim makrifah. Jadi abdan tu tak kira siapa-siapa. Inna abdan sahatu lahu jismahu wasi'atu alaihi fil ma'isyah tamdi khamsatu awamin la yafidu illa yala mahrumun atau kama qala. Maksudnya seorang hamba itu aku kurniakan kepadanya kesihatan yang sangat hebat. Kakaunya kesihatan. Bagusnya. Sihat walafiat. Kemudian wasi'atu alaihi fil ma'isyah, bergelumang dengan kemewahan yang Porsche ada satu, Belfire berlama-lama 15 buah kereta. Amin, janganlah kecil hati orang ada kereta banyak. Asalkan pergi Mekah. Tamdi khamsatu awamin, berlalu 5 tahun bergelumang dengan kekayaan dan kesihatan yang baik. La yafidu ilayya, dia tak mendatang mengunjungi aku. La mahrumun, layak aku haramkan syurga untuknya. Artinya, kalau kita tengok dalam bentuk ramai sangat orang buat jahat, adakah itu menunjukkan akhir zaman ataupun Allah turunkan COVID ini? Kita tak boleh terus letak jump to the conclusion. Tak boleh letakkan ini sebagai hukum. Tapi kalau kita tengok hadis satu ni, memang untuk orang bertunangan ada. Kalau dia melewatkan pemberian haji dan umrah buat leka saja, maka kalau dia baik di penghujungnya tapi rukun Islam dia tak cukup sedangkan masa ada, maka Nabi pesan dengan satu hadis lain. Dia kata apa? Man malaka zadan wa rahilatan. Siapa yang mempunyai bekalan dan kenderaan, zadan wa rahilatan, yang kita kata istitaah tadi. Siapa yang mempunyai kenderaan, masya-Allah. Man malaka zadan wa rahilatan tuballihu ila Baitullahil Haram. Dengan bekalan dan kenderaan ini boleh menyampaikan dia ke Mekah. Tapi sayang, palam Yahujah, dia tidak pergi menunaikan haji sampai mati. Faliyamut insya'a Yahudian atau insya'a Nasranian. Maka dia mati pilih sebagai Yahudi atau Nasrani. Sebab orang Yahudi pun Allah juga Tuhan dia. Tapi mengapa tak pergi ke Mekah kalau dia Islam? Yahudi pun serupa. Maka kita tak nak samakan kita dengan Yahudi. Kita duit banyak, kita pernah kita jadi orang Islam, tetapi sayangnya tak pergi menunaikan haji. Sebab dalam panduan ibadat haji ini, alangkah kita semayang dengan Imam Masjid Haram dibagi 100,000 pahala. Mana ada di tempat lain? Itu kelebihan yang orang rindu sangat nak pergi ke Kaabah, nak dapat pahala yang banyak itu. Tapi oleh sebab tak sampai masa lagi, tangguh-tangguhlah dulu. Tapi cita-cita nak pergi itu mesti ada. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih yang bahagia Datuk Haji Muhammad Daud Cik Ngah di atas pencerahan itu tadi. Dan sedar tak sedar kita telah pun bersiaran langsung hampir sejam lebih. Ya Datuk. Dan masa sangat mencemburui kita dan kita sekarang sedang berada hampir untuk penamat bagi rancangan Mutiara Minda ini. Tapi sebelum kita berakhir Datuk Mufti, ya, saya. Pendengar atau penonton kita pada malam ini mungkin mahukan kata-kata hikmah ataupun kata-kata nasihat, kata-kata terakhir untuk mereka sematkan dalam hati mereka. Dan untuk itu saya mulakan dulu dengan Sahibul Samah Datuk Wira Mufti Negeri Melaka. Silakan Datuk. InsyaAllah. Terima kasih kepada saudara Arif, yang bahagia, Datuk Tuan Guru, Datuk Haji Mat Daud, sidang pendengar dan penonton yang berapa ramai dah sekarang ni menonton kita punya forum ni. Ya, mengikut rekod Datuk, kita pernah cecah
25,000 tu yang Masya reach Allah. kita punya. Ya. Saya kata peluang COVID sebenarnya telah memberi forum dakwah baru menggunakan multimedia yang ada. Jadi kita melihat usaha Yadim ini ialah sebagai satu usaha yang baik untuk kita perkasakan dakwah melalui tarbiyah melalui multimedia, dan insya-Allah kita doa perkara ini diteruskan. Masyarakat harus diberikan dengan ruang yang terhad tetapi telah memberi peluang kepada kita untuk mempelbagaikan dimensi dakwah kita, insya-Allah. Jadi untuk sebagai ingatan dan pesanan terakhir beberapa dalam sisi ini, yang pertama kepada seluruh pendengar, di saat-saat ini kadang-kadang berlaku banyak pihak mengambil kesempatan, Datuk. Kita khawatir ada yang terlibat dengan elemen ajaran sesat yang memikirkan, dia kata ibadat itu mudah, haji itu tak perlu sampai ke Mekah, pergi ke Pulau Pinang pun bisa, sampai ke Indonesia pun bisa. Jadi kita khawatir ada masyarakat kita yang mudah tertipu dan terpengaruh dengan dakyah-dakyah yang memikirkan secara logik, kerana dia kata dia berdasarkan dalil juga, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Dia pegang ayat tu, Allah nak mudah tak nak susah. Jadi dia kata haji boleh pergi kat mana-mana, boleh pergi ke Pulau Pinang, boleh pergi ke Melaka, wa na'udzubillah. Jangan terpengaruh dengan elemen-elemen ajaran sesat yang memesongkan akidah dan amalan kita, kerana ibadat haji ini ialah ibadat yang khusus pada tempatnya, khusus pada harinya, pada bulannya. Tak boleh kita pergi kecuali Mekah. Tak boleh kita berihram, berwukuf kecuali Arafah. Tidak boleh kita bermabit kecuali Muzdalifah. Tidak boleh kita beritu kecuali di Jamrah. Jangan nak buat jamrah kat Malaysia. Itu latihan haji boleh, Datuk. Itu satu. Yang kedua, saya ingatkan kepada para penonton, para pendengar, jangan di saat ini pun kadang-kadang masih ada manipulasi juga pelbagai pihak. Umpamanya menawarkan badal haji. Minggu ni saya masih dapat ada menawarkan badal haji. Saya kata orang Saudi sendiri pun tidak dapat pergi haji, bagaimana dia nak membadalkan haji orang yang tak sampai. Jadi sudah pasti ada kadang-kadang di sebalik yang berlaku ini ada pihak memberikan kebaikan tetapi ada pihak menangguk dalam suasana atas kejahilan ataupun kelekaan masyarakat kita menawarkan perkhidmatan ini. Jadi itu saya rasa beberapa peringatan. Yang ketiga, jangan batalkan pendaftaran kita, simpanan kita dengan agensi yang kita dah tadi doa, insya-Allah tahun hadapan janji Allah itu benar, dan kalau kata tadi kita terjadi tetamu Allah, sudah pasti Allah akan mempermudahkan urusan kita pada tahun-tahun mendatang. InsyaAllah tidak lain dan tidak bukan pada kita hari ini ialah semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita mengharapkan rahmat, ihsan, pertolongan, kasih sayang Allah di dalam melindungi dan menjaga kita, insya-Allah. Jadi terima kasih Datuk Daud Cik Ngah, terima kasih Ustaz Arif kerana memberi peluang. Datuk Daud semoga diberikan kesihatan, insya-Allah terus dalam memberikan penyantunan di dalam masyarakat kita untuk menunaikan haji, insya-Allah. Okey, saya teruskan kepada yang bagi Datuk Haji Mat Daud Cik Ngah untuk nasihat dan kata-kata hikmah. Sila Datuk. Okey, terima kasih yang berbahagia Ustaz Arif. Itu yang sangat dimuliakan Datuk Wira, bersama Datuk Syekh Abdul Halim. Saya tertarik dengan apa yang Datuk sebut tadi berkenaan dengan badal haji. Saya nak sebut sikitlah, badal haji ni para pendengar sekalian, para waris-waris yang sudah kematian keluarga mereka, tolong jangan mudah terpengaruh dengan badal haji. Dia ada dua bentuk badal haji. Di Malaysia ini dah tahu dah COVID ada, masih lagi orang mendakwa. Kadang-kadang tu ustaz pula tu, orang agama mendakwa dia boleh menguruskan haji. Sedangkan di Arab Saudi sendiri telah pun mengatakan bahawa orang yang dibenarkan menunaikan haji 10,000 tahun ni ialah orang yang pertama kali pergi. Jadi di mana dia nak suruh orang lain menunaikan badal haji? Yang kedua, dia duduk dekat sini, duit dia terima kat sini. Siapa yang bawa duit pergi? Siapa yang akad? Siapa yang mengerjakan? Dan yang orang-orang wari-wari yang kematian mak bapak mereka, dia harap, dia percaya orang ni pasal ustaz, orang ni pasal dia pulang ke Mekah, dia pun bagi. Jangan, saya selaku orang yang mengendalikan haji daripada tahun 75 sampai sekarang, sangat hafal dengan perbuatan-perbuatan budak-budak di Mekah yang mengutip
yang mengutip Badal haji, mengurus badal haji ya. mengurus badal haji, hingga sampai baru ni timbul satu mesyuarat perbincangan hebat dengan pihak Jawhar, ya, Jabatan Haji, Wakaf dan Zakat di bawah Jabatan Perdana Menteri, mengkaji bagaimana umat Islam boleh tertipu mudah bagi duit kat orang 1,500 akibat daripada iklan yang disangkut di masjid, di surau, di tepi jalan. Boleh percaya? Orang tak buat. Patut ada yang saya nak ambil satu istilah, bukan badal haji tu, dia bedal haji orang tu. bedal haji, dia bedal haji. Bedal. Ada pula tu. Bedal haji. Kalau harga RM2,000 siap dengan khatam Quran. Mana siapa nak khatam? Budak-budak tu sibuk dengan kerja dia, bila tak nak khatam. Jadi penipuan macam inilah. Dan mereka kata tengok dia buat macam tu pun Tuhan tak bagi hukum pidana pun, tak kena balasan apa-apa pun dia buat. Ingat bahawa di zaman Nabi Muhammad SAW, kita yang terakhir ini buat jahat macam mana pun, jangan istidraj. Jangan istidraj artinya bila buat jahat Tuhan tak balas, itu istidraj. Jangan ingat macam tu. Tak boleh, itu penipuan. Penipuan, Nabi kata maghasya falaisa minna. Siapa yang menipu bukan umat aku. Habis kalau dah bukan jadi umat Muhammad, buat apa nak mengendalikan haji orang lain? Jadi saya cakap tu teranglah, waktu umur dah begini ni, bila nak mati tak tahu lagi. Ada apa-apa peluang yang saya cakap jangan marah lah. Dan satu lagi ya, kita nak sebut juga tentang jemaah haji Purada. Sikitlah nak sebut. Oleh sebab dah kerajaan tidak dah menyekat orang pergi. Kalau adalah syarikat-syarikat pergi dekat kita, orang awam yang nak pergi ke Mekah, menyatakan dia ada mempunyai visa yang diberi oleh kedutaan Saudi untuk bawa orang pergi, dia mengaku dia kutip duit orang, berhati-hati kerana takut ada penyelewengan. Minta maaf lah walaupun kita dalam berforum malam ini, tetapi ini perlu disampaikan kepada seluruh umat yang tak pernah menemui masalah macam ini supaya sedar. Sebab saya selalu bila meeting dengan Jawhar, saya kata, mengapakah di tiap-tiap negeri tidak memasukkan 2 bulan 3 bulan sekali di dalam khutbah Jumaat, pesan jangan tertipu dengan badal haji, jangan tertipu dengan membawa orang jemaah ke Mekah Mukarramah tanpa melalui kebenaran daripada tabung haji. Kerana kalau jadi apa-apa penipuan, tak boleh nak buat apa, nak tuntut pun tak boleh. Kalau orang tu salah kena bicara di mahkamah, maka didenda dia seorang. Yang jemaah haji rugi, tetap rugi juga dan tak boleh pergi juga, duit dah habis, masa pun dah hilang begitu saja. Setakat itu saja. Maaf banyak-banyak orang tua macam saya ni bercakap pemepek-epek, maka dengan kerana itu saya minta maaf khususnya kepada saya bersama Datuk di mana malam ini sangat saya reaksi. Terima kasih. Assalamualaikum. Satu je saya nak minta sikit peluang. Okay, sila Datuk, sila. Kepada kita orang Malaysia, dunia hari ini semakin kecil, Datuk. Ya. Walaupun kita tak dapat sampai berwukuf, bertawaf nanti 10 hari bulan, 9 hari bulan, saya yakin kita ada siaran langsung daripada Al-Makkah Mukarramah dan sebagainya. Maka kita akan menyaksikan juga kebesaran keagungan Allah melalui media kita. Kita duduk di rumah, mungkin waktu petang macam ni, orang sana tengah hari, kita boleh melihat. Dengan gunakanlah nikmat tadi kita, hari Tasyrik Adha tadi, menggunakan multimedia kita. Jadi jangan cari hiburan lain pada hari Aidil Adha nanti, kecuali kita buka siaran langsung daripada Makkahul Mukarramah. Kita tengoklah berapa ramai yang sebenarnya bertawaf. Masih lagi ada hamba-hambanya yang kata Allah Subhanahu Wa Taala, dunia ini akan dimakmurkan oleh hamba-hambanya yang soleh. InsyaAllah masih ramai. Oleh sebab kita dah tak boleh pergi haji, besar kemungkinan dalam bulan-bulan awal kalau sekiranya reda COVID ni, dibuka visa umrah. Gantikanlah dengan umrah. Boleh tengok Kaabah, boleh tawaf, boleh sa'i. Al-umratu ila al-umrati kafaratu lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Kena umrah berdosa. Cukup dapat yang tu pun alhamdulillah. Ya-Allah, Datuk. Alhamdulillah, insya-Allah. Tahniah Yadim. Tahniah. Terima kasih kepada rancangan Mutiara Minda, mengucapkan ribuan terima kasih kepada Sahibul Samahah Datuk Wira Abdul Halim Tawil selaku Mufti Negeri Melaka. Terima kasih Datuk. Dan rancangan
Terima kasih. Yatim dapat kos Terima kasih. baru. Terima kasih Datuk. Dan kita juga mengucapkan jutaan terima kasih juga kepada Yang Berharga Datuk Haji Mat Daud bin Cik Ngah kerana sudi meluangkan masa bersama-sama dengan kami. Dan untuk pengetahuan Datuk berdua, jumlah penonton yang menonton kita pada malam ini adalah seramai 3,225 orang. 3,225 orang yang menyaksikan live kita pada malam ini, dan kita harapkan ada manfaatnya untuk mereka, dan semoga kami di Yadim TV mengucapkan ribuan terima kasih kepada Saibul Samah Datuk Mufti Melaka dan juga kepada Yang Berharga Datuk Haji Mat Daud Cik Ngah. Kami doakan semoga kedua-dua Datuk sentiasa beroleh rahmat dan kasih sayang Allah. Dan saya juga secara pribadi mendoakan sekiranya Allah Ta'ala izinkan saya berkumpul dengan kedua-dua Datuk ini di dalam rancangan Mutiara Minda ini. Saya juga mendoakan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, berdoa kepada Allah semoga Allah Ta'ala sudi kumpulkan saya dengan kedua-dua Datuk yang saya sanjung ini di syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah. Dan begitu juga dengan pendengar-pendengar dan penonton-penonton kita yang lain-lain. Dan untuk itu saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.